Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riz Ahmad Fikri bin Muhammad Syafi'i dan ini rakan saya Muhammad Anullah bin Kamara Arifin. Hari ini kami akan membentangkan tentang IoT Smart Home. IoT Smart Home adalah sebuah sistem kawalan AC dan DC yang mengawal perkakasan elektrik di rumah seperti lampu, kipas dan penghawa dingin. IoT Smart projek yang kami buat ini, dia boleh terima arus elektrik secara gunakan. Sistem kawalan yang dapat memudahkan masyarakat pada masa sekarang untuk menutup lampu, kipas dan segala perkakasan elektrik. Ia juga mempunyai komponen yang mudah untuk diselenggarakan. Latar belakang projek. Projek disambungkan menggunakan Wi-Fi. Ia mengawal peralatan elektrik secara kawalan jauh menggunakan telefon bimbit daripada jauh. Ia juga memudahkan penyelenggaraan mengetahui keadaan sistem kawalan IoT tersebut, dan ia juga dapat menjimatkan kuasa atau penggunaan tenaga elektrik. Kepentingan kajian. Ia dapat mengurangkan kemalangan di tempat kerja. Contohnya macam kalau orang tu dah habis kerja, dia lupa nak tutup switch ke, mungkin dia akan berlaku arus lebihan dan akan menyebabkan tempat dia bekerja tu ada kebakaran ke. Ia juga dapat menjimatkan tenaga elektrik di tempat kerja. Ia memudahkan penyelenggaraan untuk orang yang kompeten. Orang yang kompeten kalau nak buat penyelenggaraan projek ini sangat mudah. Hasil kajian. Penggunaan tenaga elektrik yang digunakan pada projek ini didapati tidak menggunakan tenaga elektrik yang terlalu banyak. Dengan ini, ia dapat menjimatkan tenaga elektrik. Projek ini juga dapat mengurangkan kemalangan oleh kerana penggunaan alat perkakasan elektrik boleh dikawal secara jauh sekiranya pengguna meninggalkan tempat mereka dengan keadaan switch lampu, kipas dan alat perkakasan lain secara terbuka. Macam seperti yang saya sebut tadi lah. Apabila berlakunya kerosakan, projek ini sangat mudah untuk diselenggarakan oleh orang kompeten kerana komponen-komponen yang digunakan dalam projek ini sangat mudah dan senang untuk dicari. Okey, ini adalah bahan utama projek kami, iaitu Arduino jenis Node MCU ESP8266. Kami juga menggunakan 5 volt 4 channel auto isolator relay. Kemudian kami menggunakan mini AC/DC yang boleh menampung arus 110 volt, 120 volt, 230 volt. Dia akan menukarkan kepada 5 volt dan 12 volt, iaitu ini adalah mini AC/DC converter. Kemudian kami menggunakan wire jumper male to female. Baiklah, ini merupakan categan untuk projek kami sepanjang kami melakukan projek kami ini. Untuk bulan kami memulakan projek ini daripada bulan Mac hingga ke bulan Ogos. Ini merupakan perkara-perkara yang kami buatlah sepanjang projek ini dijalankan. Kami berbincang, membuat pelimpaan bersama pensyarah secara atas talian dan mencari dan memberi bahan-bahan projek, membuat pembentangan dan menghantar laporan projek penuh.
merupakan senarai bahan dan kos untuk projek kami kali ini. Ini adalah bahan-bahan utama untuk projek kami, iaitu Arduino Node MCU model ESP8266. Yang kedua, jumper cable male to female, harganya dalam lingkungan RM15. Yang ketiga, 5 voltan 4 channel isolator relay, harganya lingkungan dalam RM30 hingga RM35. Yang keempat adalah mini ACDC, berharga dalam lingkungan RM20. Dan akhir sekali breadboard RM12 dan juga PVC box untuk kami meletakkan peralatan-peralatan dalam lingkungan RM9. Jadi keseluruhan harga untuk bahan-bahan kami lingkungan dalam RM130 hingga ke RM140. Untuk bahagian ini ialah permasalahan yang timbul sepanjang projek kami dijalankan. Apa yang kami membuat kajian dan kami perasan, kotak plastik enclosure yang kami gunakan adalah mudah berkut, tidak tahan lama. Yang kedua, sistem tidak dapat digunakan sekiranya kehilangan rangkaian data ataupun wifi. Maksudnya apabila peralatan elektrik tersebut terputus rangkaian data atau wifi yang disambungkan, jadi pengguna tidak boleh mengakses peralatan tersebut menggunakan telefon pintarnya. Ketiga, komponen seperti mini AC/DC converter mudah terbakar. Sekiranya berlakunya kesilapan teknikal dalam penyelenggaraan ataupun pendawaian, ini akan menyebabkan komponen-komponen yang mudah terbakar ini senang rosak dan membahayakan pengguna lah. Yang akhir sekali mudah dicapai dan dibuka oleh kanak-kanak kerana projek ini dalam bentuk prototype. Bentuk prototype tersebut merupakan bentuk rumah yang kecil. Jadi senang untuk dicapai oleh kanak-kanak apabila kita meletakkan di bawah, apabila kita cuai melepaskan prototype tersebut di rata-rata tempat lah. Penambahbaikan yang kami telah cari untuk mengatasi permasalahan tadi adalah kami menggunakan kotak PVC, kotak enclosure PVC supaya tahan lebih lama, kerana seperti yang kita tahu PVC merupakan sesuatu bahan yang ringan dan sangat tahan, seperti tahan cuaca dan susah untuk reput. Kedua, kami menggunakan bateri sebagai backup power supply supaya projek masih berfungsi walaupun rangkaian terputus. Kerana ini berfungsi hanya untuk peralatan elektrik yang berkuasa rendah saja, seperti lampu, kipas. Tidak berfungsi pada penghawa dingin lah, kerana ianya merupakan peralatan elektrik yang berkuasa tinggi. Yang ketiga, kami menggantikan menggunakan mini AC/DC converter yang lebih berkuasa dan berkualiti tinggi. Jadi kami menggunakan mini AC/DC converter itu membeli di kedai yang menjual dengan kualiti yang tinggi dan harga yang berpatutan lah. Yang terakhir, kami ditempatkan di kawasan yang lebih tinggi dan selamat supaya tidak dicapai kanak-kanak dan mudah untuk diselenggara orang kompeten. Maksudnya kami meletakkan prototype tersebut di kawasan yang selamat dan lebih rapi lah, supaya kami tidak cubai dan senang untuk diselenggara oleh orang kompeten. Ini merupakan proses pelaksanaan projek kami. Sebelum pelaksanaan projek, pengumpulan bahan perlu dilakukan. Jadi sebelum kami memulakan projek kami, iaitu prototype IoT Smart Home System ni, kami mengumpulkan bahan-bahan yang bakal digunakan lah untuk projek tersebut. Contohnya seperti jumper cable, 4 channel isolator relay, 5 volt AC/DC converter, Arduino Node MCU model ESP8266 dan akhir sekali kotak plastik enclosure. Semasa pelaksanaan projek berlaku,
kami melakukan penawaian, pemakaian dan juga coding untuk dimasukkan ke dalam Arduino MCU itulah, supaya Lita dapat berfungsi dan boleh dikawal menggunakan telefon pintar. Ini selepas pelaksanaan projek. Selepas pelaksanaan projek, kami melakukan pengujian, pemerhatian serta kefungsian projek yang dibuat. Contohnya kami melihat kepada model prototip tersebut untuk mengetahui apa yang kurang, untuk mencari apa yang kurang. Juga kami melakukan sedikit pengujian lah, antaranya ujian keterusan dan ujian perlibatan. Antara pengujian yang kami lakukan ialah seperti yang saya kata tadi, ujian keterusan fasa ke fasa, neutral ke neutral dan bumi ke bumi. Yang kedua, ujian nilai Bolton masukan. Ketiga, ujian keberkesanan projek, maksudnya kami mencuba untuk menghidupkan projek tersebut, adakah projek itu berfungsi ataupun tidak. Dan kami membuat ujian penglihatan lah supaya rumah dan pendawaian itu terlihat kemas dan rapi. Harapan pelaksanaan projek kami yang kami lakukan pada tahun ini ialah, harapan saya projek ini dihasilkan ialah dapat membantu individu dan masyarakat dalam penggunaan elektrik dengan lebih teratur dan dapat membantu semua golongan masyarakat menggunakannya dengan mudah. Saya tekankan kepada golongan yang orang kurang upaya dan juga warga emas, kerana apabila mereka keseorangan ataupun warga emas yang mempunyai masalah susah untuk berjalan, seperti kakinya sakit atas sebab faktor usia, mereka akan mudah untuk mematikan ataupun menghidupkan switch lampu, kipas dan pengawal dingin mereka di rumah lah tanpa bergerak dengan terlalu jauh. Jadi dengan ini kami dengan projek ini juga kami menekankan kepada individu yang mempunyai kekangan masa supaya tidak berlaku pemaziran elektrik kerana terlupa untuk mematikan switch di rumah dan biarkan hidup sepanjang masa. Maksudnya apabila seseorang individu tersebut terlalu tergesa-gesa untuk pergi ke suatu tempat, apabila dia lupa bahawa yang switch ni lupa dimatikan dan rumah tiada orang, jadi dia boleh mematikan peralatan elektrik di rumahnya itu dengan menggunakan telefon pintarnya sajalah, selagi ada rangkaian data ataupun rangkaian wifi. Tapi dengan satu syarat, kejauhan kawalan menggunakan handphone hanya sejauh 500 meter sahaja. Sekian, Terima kasih.